A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam, good afternoon to all of you. So we hope that semua dalam keadaan sihat dan selamat. So sementara kita akan bersiaran dalam FB Live yang kedua, iaitu sesi sepak terajang kehidupan STK bahagian 2, di mana yang pertama kita telah buat minggu lepas di hari yang sama, iaitu hari Khamis malam Jumaat. Tapi kita start lewat sikit kali ini, di mana kita bermula pada pukul 9.30 malam dan kita akan habis lebih kurang 10.30 malam. Mungkin akan datang kita akan buat dalam masa 45 minit ataupun setengah jam saja, disebabkan kekangan masa kami dan juga supaya kami dapat juga membuat preparation yang lain. Alright, jadi bagi yang dah masuk tu mungkin boleh say hi, hello ke, Assalamualaikum. Saya nak tengok juga siapa yang dah join. Dan mungkin say hi, hello dan sebagainya. Waalaikumsalam, Cik Arifin Ghazali. So orang yang pertama. Cik Arifin, jangan lupa like and share. Tolong like and share. Semoga apa yang kita bincangkan di sini akan memberi manfaat. Alhamdulillah. Apa khabar tu? Alhamdulillah, Cik Arifin. Cik Arifin dah sihat ya? Semoga Cik Arifin dah sihat dan mungkin supaya dapat bermain bowling lah untuk mewakili UIA untuk di masa akan datang. Betul-betul Cik Arifin. Alright, jadi mungkin yang lain, kalau ada yang dah masuk, boleh say hi. Assalamualaikum, apa khabar dan sebagainya, supaya saya tahu ramai yang berada dalam kita punya sesi FB Live ni. So, saya ingin ulangi bahawa dalam sesi FB Live ni, kita bercerita tentang sepak terajang. Sepak terajang kehidupan, di mana dia ada dua makna di sini. Yang pertama adalah sepak terajang yang sebenar, yang fizikal itulah, sepak terajang yang kaki terangkat, sepak macam sepak bola lah, itu dia. Yang kedua adalah sepak terajang dalam bentuk yang kita tak nampak, kita kena dengki ke, supplier kencing kita ke, ini benda-benda yang sepak terajang yang kita ingin ceritakan. Dan sebagai sepak terajang itu mungkin ada manfaat kepada kita untuk menjadi kita lebih kuat di masa akan datang. Dan jom lawan bowling. So nanti Cik Arifin bagi saya masa beberapa bulan lagi. So insyaAllah kita akan mungkin boleh buat friendly kot Cik Arifin dengan tim Cik Arifin. Mungkin yang lain yang dah masuk boleh say hi dan sebagainya. Sebab untuk peserta ataupun yang view ataupun yang bersama kami dalam FB Live ni, kami akan bagi hadiah lah. Macam yang sebelum ni kita bagi satu hadiah. So, terima kasih Tuan Zulkarnain Muhammad Said, seorang penceramah OSH yang hebat, yang masih aktif lagi, masih aktif lagi di pasaran. Dan teruskan Cik Zul, teruskan berjuang. Sebab kalau tak ada orang macam Cik Zul, maka nanti generasi lain tidak akan bangkit, tidak akan terus istiqamah. Datuk Aziz Bashiran yang hebat, tak ada saya tak hebat. Yang hebat sebenarnya dalam apa-apa perkara pun, kalau ustaz tu berceramah ke, siapa berceramah ke, yang hebat ni jangan kita lihat pada orang tu, sebab orang itu adalah makhluk saja. Yang hebat sebenarnya adalah yang menjadikan kita ni. So kehebatan Allah itu makin terselah. Itu yang kita kena akui. Dan Cik Muhammad Amin, Assalamualaikum pejuang. Cik Muhammad Amin ni adalah konsultan safety, konsultan safety health environment. Dia memang seorang yang hebat. Dan terima kasih juga Cik Abdul Muttalib. Salam Osguru. Ingat saya dah pesan pada sesi yang lepas, saya tak pernah mengaku saya guru. Cikgu pun saya bukan. Cikgu pun saya bukan. Tutor pun bukan. Coach pun bukan. So mentor pun bukan. Jauh, saya adalah sekadar murid. Dalam program ni, sepak terajang ni, STK ni, sebenarnya saya ulang balik, tujuan kita sebenarnya adalah untuk mengumpulkan circle kita, di kalangan kita. Di kalangan kita ni adalah ada 4 kriteria ataupun 4 jenis orang yang saya nak kumpulkan. Yang pertama adalah orang yang berjaya. Jadi ramai di sini orang-orang yang berjaya, Cik Muttalib, Cik Amin, Cik Ramlan, Cik Anwar, Cik Azimin, semua orang-orang yang berjaya ni. So mungkin sesi akan datang kita akan panggil untuk first 2-3 session ni mungkin saya seorang. Lepas ni kita akan panggil dengan topik-topik bagaimana mereka menghadapi sepak terajang ni. Mereka sakit tapi mereka bangun. Alright. Jadi yang pertama kita nak kumpulkan circle, sebenarnya tujuan dia. Yang pertama orang yang berjaya. Yang kedua orang yang pernah berjaya.
Dia pernah berjaya lah, tapi mungkin dia tombang kali ni. So, bagaimanakah pengajaran atau natijahnya? So, yang ketiga adalah orang yang sedang berjaya. Dulu dia tak berjaya, tiba-tiba dia dah berjaya. Wah, itu yang kadang-kadang dia selfie kat kereta, kereta mewah dia, So, mungkin dia dah masuk TikTok, dan sebagainya, tunjuk rumah mewah, kereta mewah, Bukan itu yang kita nak bicarakan. Waktu ada latar belakang, dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa. Siap-siap. TikTok biasa dia orang akan buat gitu, reel akan buat gitu. Jadi kita kalau boleh dah berjaya, kita jangan buat gitulah. Kuatir kita tak ada kekuatan diri bahawa kita menunjuk-nunjuk. Kita takut kita tergolong daripada golongan karun. Gitulah cerita dia. So kalau nak cerita pasal benda-benda tu, boleh atau tidak boleh. So saya tak nak lambang panjang lebar, yang itu you boleh tengok pendapat-pendapat ataupun memang daripada ustaz-ustaz yang lebih arif bagaimana mereka mentafsir Al-Quran. Alright. Jadi terima kasih Cik Anwar Harun. Salam Datuk. Waalaikumsalam. Terima kasih Cik Anwar Harun kerana banyak membeli produk kami. Ingat program ni bukan program membeli produk ataupun jual produk. Cik Azimin Harun. Wah, Cik Azimin. Assalamualaikum. Report kedatangan. So kita tak ambil kedatangan. Terima kasih kerana hadir. Cik Ikhwan, Cik Muhammad Zaman hadir daripada Perak. Terima kasih. Jadi mungkin yang lain-lain yang ada boleh say hi. Ingat dalam program ni untuk peserta yang lepas kita yang aktif, yang bertanya dengan perkara-perkara yang baik, yang memberi pandangan anda boleh beri pandangan di situ bagaimana Cik Sukri. Cik Sukri Saidin ni kalau nak beli fire extinguisher, nak buat cleaning, nak buat training, dia di Melaka. Dia adalah antara yang terhebat di negara kita ni lah. Cik Azri Yusof, hai Sifu. Saya bukan Sifu, saya dah terangkan tadi. Saya hanyalah murid-murid kecil saja. So Cik Azri ni dia konsultan yang hebat di Perak. Dia juga management committee member. Tahniahlah kepada MCHOS dan juga beliau juga kalau tak silap beliau membuat CHRA, dia membuat noise monitoring, NRA dan sebagainya. Ini orang-orang yang kita mahukan dalam industri. Cik Fakruddin Fazli, halo. Sihat. Cik Fakruddin ni tak kurang hebatnya juga. So boleh tengok FB dia lah. So mana-mana yang belum friend tu boleh friend dia orang. Alright. Jadi yang lepas kita bagi topi jenama Cat dah sampai pun. Terima kasih lah. So untuk malam ni saya tak tahu peserta yang terbaik saya nak bagi apa. Mungkin saya akan bagi kopiah kot. Kopiah kot kalau bagus kalau ada saiz lah. So kopiah ni harga RM199. RM199 di pasaran. Kopiah ni sangat special kepada mereka yang hadir di sini. So dia boleh renyuk-renyuk macam ni Boleh renyuk tak ada masalah. Dia boleh masuk poket ke apa kalau kita pergi Muhammad Mentua ke apa kan. So ataupun kita pergi Kenduri kita tak ada tempat, kita boleh masuk poket macam ni. Tak ada masalah. So kita boleh keluarkan balik, kita boleh pakai balik. Dia tidak rosak pun. Dia memang didesain macam tu. Sebab tu dia punya line dia kat sini. Ini adalah jenama Khalifah. Jenama Khalifah kita boleh pakai macam tu So sangat selesa sebab dalam dia. Terima kasih lah. Macam Cik Amin semua dah beli ni. Cik Amin semua dah beli dan sebagainya. So terima kasih lah. Dan kita tak jual lagi ni. Kita tak jual. So kalau nak boleh contact kami kemudian lah. Alright. Ini antara hadiah-hadiah yang mungkin saya akan bagi. So nanti saya cerita lah. Ada banyak lagi mungkin hadiah yang saya akan bagi. Tak tahulah berapa orang saya akan bagi. Mungkin seorang, mungkin dua orang. Tengok macam mana. Alright. Jadi saya akan teruskan. Saya ulang sekali lagi. Program ni sebenarnya kita nak kumpulkan circle 4 golongan. Golongan yang pertama, golongan yang telah berjaya. Jadi mungkin you all nanti saya akan jemput. You duduk kat rumah je ataupun you duduk kat kedai you ke, sambil pegang fire extinguisher pun boleh, Cik Sukri Cik Ramlan mungkin sambil kat tepi-tepi surau tu pun boleh Alright. Jadi yang pertama adalah orang-orang yang berjaya dalam FB ni. So yang kedua adalah orang-orang yang pernah berjaya. Yang ketiga sedang menikmati kejayaan. So yang keempat orang yang ingin berjaya. Jadi ini adalah 4 golongan. Jadi hari ni saya nak start dengan pantun Apa guna melompat pagar, kaki kejang, padah tersangkut. Apa guna bercakap besar, belum berjuang sudah takut. Ni tak ada dalam mana-mana. Saya tak hafal sebab saya baru tulis tadi. Jadi definisi berjaya ni banyak yang umum banyak yang umum dan sebenarnya secara umum adalah beroleh kemenangan. Jadi kejayaan ni terpulang kadang-kadang kejayaan orang lain yang kita lebih gembira. Liverpool yang menang, dia pun tak kenal kita. Kita yang gembira. Ni mungkin ada penyokong MU. MU yang kalah, dia yang sedih. Jadi ini kadang-kadang kejayaan pihak lain yang kita suka, yang kita sayang. Kita sebagai fan pun kita rasa bagus. Jadi
Cuma dalam perkara-perkara ni, cuba kita elakkan satu benda lah. Banyak benda lah sebenarnya. Satu benda yang kita cuba elak, hasad dengki lah. Jadi saya akan cuba cerita pengalaman-pengalaman saya mengharungi kehidupan yang mungkin saya boleh berkongsi dan juga sempat berkongsi hanya untuk sebagai panduan. Jadi thank you Miss Jude. Miss Judy Jude Stephen Mingkong. So thank you. Dia adalah lecturer OUM. So, dia ni pakar psikologi. Siapa yang ingin bertanya pasal psikologi, beliaulah antara orang yang hebat. So, good job. Tak ada saya buat biasa-biasa saja sebab this is part of our initiative lah to share whatever we learn from the experience, from our life, from other people experience and so on. And then we try to gather all the information and then we try to share. This is a life dan tak perlu nak bayar pun dan sebagainya dan tak ada CEP program ni tak ada CEP. Dan Cik Ramlan Mahdi ada tanya, sebenarnya program ni ada benda yang saya tak layak jawab. Saya cuba jawab dalam keadaan yang biasalah Abang Lan. Kita panggil Abang Lan daripada UIA. Ni orang lama UIA. Apakah ukuran kejayaan seseorang itu, Datuk? Sebenarnya dia melihat kejayaan ni, dia sebenarnya you kena melihat daripada perspektif mana. Kalau you boleh melihat daripada perspektif Islam, so antaranya adalah kejayaan you adalah di dalam kategori orang yang beriman, orang yang diredai. So ini adalah kejayaan yang disifatkan. Jadi sebenarnya ukuran kejayaan ni dia bergantung kepada satu, benda yang telah ditetapkan. Yang kedua, benda yang ditetapkan oleh sesuatu itu, contohnya organisasi, kita melihat di organisasi. Contohnya, adakah bila kita dapat 11A dalam SPM itu dipanggil kejayaan berbanding dengan 11B. Jadi ukuran kejayaan itu dia ada level-level dia lah. Pada pendapat saya dia ada level-level dia, dan ukuran kejayaan yang paling penting sebenarnya adalah you capai apa yang you nak dan dia complement sesuai dengan untuk menghadapi kehidupan. Contohnya adalah kejayaan you dalam Abang Lan ni adalah juga bekas pemain bowling yang hebat, pengurus bowling UIA. Jadi mungkin kejayaan nombor 3. Kejayaan juga, tapi berjaya di nombor 3. Kalau juara. So kejayaan dia adalah dia ada yang boleh diukur, ada yang tidak boleh diukur sebab setiap manusia itu berbeza. Jadi ukuran kejayaan itu satu tadi bergantung pada benda yang telah ditetapkan. So yang kedua, benda yang sendiri kita tetapkan. Yang jahat ni adalah orang yang tetapkan. Orang tetapkan ni, dia dah pakai Mustang 800,000 dia beli cash tu. Itu selalunya kalau dalam bisnes benda-benda ini dilambangkan sebagai kejayaan. Dia dah ada jet peribadi. So ini benda-benda lambang-lambang kejayaan yang dimomok dalam media masa. Ada orang yang kaya tapi dia tak nak beli kapal selam, jet peribadi ataupun helikopter. So mungkin dia hanya memakai kereta Proton saja. Tapi duit dia mungkin ada beratus juta. So ini bergantung kepada persepsi masing-masing lah. Terima kasih Cik Aziz Husin pun ada. Salam, AB hebat. Tak adalah, saya tak hebat pun Cik Aziz. Okey, Cik Muhammad Sazwan Ishak. Mantap tu, air mineral. Jangan tak jadi projek kita air mineral. Cik Sazwan ni, kalau nak cuci kapet ke, nak sanitize ke, ni beliau lah. Nak cuci kereta, cuci.com, beliau lah. Cik Kamarizan Kidam. Terima kasih. Terpanjat saya Cik Kamarizan Kidam pun ada. Terbaik, saya biasa je Cik Kamarizan. Mungkin one day kita boleh jumpa. Cik Amin Zubir. Tanda hadir, so inspiring. Cik Amin Zubir ni, dia orang Kelantan dan tak salah saya lah kalau dia tak mengaku lah kan. Tapi dia adalah antara orang muda yang saya melihat perjuangannya dalam perniagaan dan tawakal dia sangat tinggi. Apa yang saya nak boleh cakap ni, orang yang berniaga ni tawakal dia sangat tinggi lah. Cik Ikhwan Zaman, apakah pengalaman yang paling pahit yang tuan hadapi dalam bidang yang tuan ceburi dan bagaimana tuan mengatasinya? Banyaklah nak cerita pahit ni. Tapi saya buat macam ni. Pada saya definisi kejayaan, dia mesti kalau nak rasa betul-betul manis, dia mesti kena pahit dulu. You dah habis pahit. Kalau dia manis-manis gula, manis-manis madu, manis-manis gula-gula, manis-manis aiskrim, manis-manis buah pun dah rasa dia tu. Tetapi bila you lahir, macam saya cakap tadi, dalam FB live saya ni, grup ni tak sesuai adalah ada 3 golongan utama. So yang pertama, orang yang memang kaya. Dia memang dah kaya, dia memang billionaire. Tak sesuai lah dalam program ni. Dia sesuai dipanggil. Dipanggil untuk memberi program ni. Memang dia kaya sangat. So
Yang kedua adalah dia anak orang kaya. Dia memang kaya sangat. Dia dah tak tahu nak buat apa. Duit dia bilion. So yang ketiga adalah orang yang kahwin dengan orang kaya. Dia pun jadi kaya. So mungkin tak berapa sesuai dalam program ni. Jadi kalau nak tanya pada adik Ifwan lah. Saya memulakan perniagaan pada 22 tahun lepas. 22 tahun lepas. Di sini saya nak ceritalah pengalaman saya. Saya pernah tinggal 50 sen dalam poket ketika itu outstation. Saya pernah, saya ulang lagi, tinggal RM 50 sen. Shilling 50 sen dulu tak kecil besar. Ini awal-awal dululah baru saya start. Saya tinggal 50 sen. Hari itu saya tinggal 50 sen ketika itu saya outstation. Dan saya beberapa hari outstation jauh. Jadi, tetapi saya selalu yakin dengan perancangan Allah. So, dia alhamdulillah duit dia tidak pernah putus setakat ni. So maksudnya saya tinggal 50 sen tu, petang tu saya dapat balik staff saya bank inkan duit. So ada duit masuk. So itulah ketika kami mula-mula berniaga. Tu antara cerita kecil lah. Cerita dia ada banyak, nanti saya akan cerita dari semasa ke semasa. So untuk program ni saya akan cerita itu antara pahit jugalah sebenarnya Cik Wan, Adik Wan. Sebenarnya banyak lagi nanti saya akan cerita Dan bagaimana saya mengatasinya? Saya sentiasa tenang. Saya selalu cakap dengan kawan-kawan saya, muka ada duit dengan muka tak ada duit kena sama. Baru boleh kerja sendiri. Kalau tak makan gaji lah. Kalau tak makan gaji. So begitulah cerita dia. Jadi mungkin you all ada cerita-cerita lain. Sebab saya plan nanti insyaAllah saya akan keluarkan buku lah. Bila saya dah tak nak ceramah lagi, saya akan keluarkan buku. Jadi Cik Jehan Ahmad, terima kasih. Terbaik Tuan, terima kasih kerana join. Panggil saya Aziz sajalah. Cik Safwan Abu Kasim. Assalamualaikum Tuan. Cik Safwan ni mungkin dia boleh berkongsi. Cik Safwan boleh free ni. Mungkin boleh berkongsi sebab dia sekarang ni dalam macam-macam perniagaan dia buat. Mungkin dia boleh berkongsi lah. Dia ex-Nayoh dulu ni. So dia pun ada banyak kali juga buat FB Live saya tengok. So ni antara yang kita lihat lah. Cik Ikhwan Muhammad Zaman, mantap Tuan. Tak ada, biasa je. Pada saya yakin bahawa duit itu tidak putus. Banyaklah benda macam mana supaya duit kita tidak putus. Dan alhamdulillah banyak lagi rintangan-rintangan lain menghadapi orang. Kena kencing, so orang tak bayar. Itu benda-benda yang saya tak nak cerita sebenarnya dalam FB sebab takut orang boleh agak siapa. Jadi ini benda-benda yang kadang saya cuba elak. Ada orang dengki. So antaranya adalah yang biasa cabaran adalah kalau siapa yang dalam meniaga ni hantar quotation tapi tak pernah dapat. Tapi tiap-tiap kali dia minta. Ini benda yang saya pantang. Jadi saya ada syarat-syarat saya bila customer nak tanya. Ada syarat-syarat dia. Nanti saya ceritalah kemudian. Mungkin saya tak cerita kat sini. Alright. Jadi, apa yang... Saya minum. Bismillahirrahmanirrahim. You all mungkin boleh minum. Santai lah. Relax. So, hari ni malam Jumaat. So, 10.30 kita habis insyaAllah. Dan you all boleh tidur lah. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh tak? Ambil hadiah. Okey, mungkin antara hadiah yang mungkin saya boleh bagi ataupun saya boleh kongsi. Ya. Okey, antaranya adalah kurta. Mungkin kita boleh bagi hadiah kurta kepada you all yang aktif. So Cik Safwan kata masih lagi tengah kerja bang. Oh, insyaAllah next time. Okey, nanti WhatsApp saya bang. WhatsApp saya Cik Safwan. Ada nombor saya tak ni? Okey, Cik Aziz Hussein. Tahniah, banyak idea lah. Biasa je. So, cara-cara nak ada idea, saya ikut apa yang Rasulullah buat. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, ini kurta. So, mungkin dalam sesi-sesi, tak tahu, kita tengoklah. Kalau perempuan takkan saya nak bagi kurta. Macam tu lah. So, ini t-shirt. T-shirt ni original. T-shirt motif ni kalau Cik Arifin, Abang Lan, dia tahulah ni. Cik yang lain-lain lah yang main bowling, dia tahulah. Ini t-shirt original motif 99 sebenarnya. Kita mungkin boleh bagi. Mungkin kita boleh bagi juga telekong bidadari. Telekong brand bidadari. Ni semua produk kami. Kami bukan nak promote produk. Nak cerita nak bagi hadiah. So, macam ni alright, jadi kain ni memang sedap ni. Rasa nak solat aja. Okey, terus ini tudung bidadari juga.
kita ada sekarang ni ada 24 design tudung yang masih kita kekalkan lagi. So banyak lagi kita tengah design. So tudung ni memang lawa. Ini adalah satin A2. Memang kelas satin punya lah. Memang lembut lah ni. Ni kalau you punya wife, mak ke akak pakai ni, tunang memang cun. Alright. So itu antara dia lah yang mungkin saya boleh bagi. Alright. Jadi Cik Jehan Ahmad, cantik. Okey. Puan Jude Stephen, saya nak t-shirt smart. Kita tengok kita akan pilih pemenang di sini untuk hari ini adalah mereka yang mungkin memberi pendapat yang baik di situ. Kita ada kru sebenarnya kat depan ni, bukan saya seorang. Saya buat FB ke office, FB live ni ke office. So next time mungkin kita buat kedai-kedai ataupun dan sebagainya kalau saya ada masa lah. So sekarang ni buat masa ni kita insyaAllah kita akan buat setiap hari Khamis malam Jumaat kalau kita sempat. Alright. Wow, tudung sweet. Itulah tudung dan juga Cik Aziz nak kurta. Dia tengok macam mana kita punya kru kat sini nanti. Kita punya team akan pilih siapa yang bagus. Mungkin juga berdasarkan track record yang lepas dan sebagainya. Jangan sebab nak bagus maka you all pun tulislah macam-macam kat situ. Jangan. So biarlah benda tu natural. Alright. Jadi saya nak cerita sedikit, mungkin you all ada apa-apa pertanyaan. Bukan pertanyaan lah, apa-apa yang nak dikongsi. Banyak lagi sebenarnya saya nak kongsi. So, antaranya saya berpesan kepada diri saya sendiri. Sebenarnya untuk positif ni, untuk tadi mengatasinya, untuk mengatasinya positif ni saya gunakan konsep FIT. F-I-T. F-I-T. Saya guna konsep fit lah untuk menghadapi cabaran hidup. Saya umur dah 51 tahun. Saya tak rahsiakan umur saya. 51 tahun ini. Dan pada saya, mungkin saya akan retire tidak lama lagi. Sebab itu sekarang ni saya sedang preparation untuk retirement. Untuk beberapa tahun retirement ni saya sedang buat preparation. Yang mungkin saya boleh kongsi kemudian lah. Sebab apa saya suka kongsi? Mungkin apa yang saya buat ni berjaya, mungkin you all boleh ikut lah. Kalau tak nak, tak apa, tak ada masalah. Dan fit, F-I-T. Fit ni mesti positif. Fit ni mesti positif. F yang pertama adalah positive feeling. Jadi tadi Tuan Ikhwan tu dia ada tanya kan. So positive feeling ni maknanya kita punya emosi, feeling kita ni mesti best. Cik Azri, apakah teknik marketing untuk kekalkan sale or naikkan sale? Kejap lagi saya jawab lah. Dia dah banyak projek tu saya nampak. Alright. Positive feeling. Positive feeling ni, dia adalah sangat penting. Selalu orang cerita positive thinking. Tapi saya combinekan 3. Ini saya. Kalau you all tak nak, tak apa. Sebab saya cerita pengalaman saya. Fit. Yang pertama F, positive feeling. F-E-E-L-I-N-G. Maknanya feeling kita mesti positif, relax, cool. Mungkin ada yang tak kenal saya, yang labelkan saya. Aziz ni sombong lah. Ini sombong. So memang kadang saya terpaksa buat begitu. Dan kadang memang saya begitu. Nampak begitu. Tapi sebenarnya siapa yang kenal dia tidaklah. So, fit. Positive feeling. Yang kedua, positive I. I apa? Positive imagination. Jadi feeling kita dah bagus. Kita pun rasa happy, tenang. Rasa macam rasa kat tepi laut. Rasa macam ada air terjun. Padahal tengah tension tu. Jadi Alhamdulillah so far saya tidak ada pernah mengalami anxiety ke dan sebagainya, walaupun saya memang hardworking lah. Ada orang kata work smart, combination lah tu. Saya memang suka kerja. Dan I imagination. Maknanya kita mesti ada positive imagination. Contoh, Cik Azri Yusof. Cik Azri Yusof, you muda lagi. So mungkin imagination you nak apa? Kalau you imagine contoh you nak beli Lambo 3 biji contoh. Lambo 3 biji. You bayangkan, you imaginekan secara positif bahawa you akan dapat Lamborghini itu. So itu cara saya berfikir. Tetapi mesti realistik dengan usaha kita, kemampuan kita, resources kita dan semua benda. Kompetensi kita, so orang-orang kita, kita punya modal, kita punya jenis bisnes dan sebagainya. So itu sangat penting. Saya tapi imagination itu. Imagination. Maknanya positive imagination. You nak imagine apa? You nak imagine contohnya Cik Azri Yusof, you nak imagine jadi Presiden Persatuan. You imagine kan sekarang. You imagine kan you duduk macam ni, you nak buat ni. Tapi secara positif. Yang ketiga, positif apa? FIT. Positive thinking. Pemikiran kena positif. Sebab itu untuk positif-positif ni, kita punya circle di kalangan kawan-kawan kita ni mestilah ataupun orang-orang yang berada dengan kita ni, staff-staff, kawan-kawan, jiran-jiran, mestilah mereka yang positif juga. Kalau mereka negatif,
Mereka ramai yang negatif, kita seorang khawatir kita terjebak menjadi salah seorang daripada mereka. Jadi ini benda-benda yang selalu saya tekankan. Dan seterusnya adalah kadang kita lupa tau. Sebenarnya kita mampu buat keputusan. Macam saya cakap tadi, macam mana saya menghadapi halangan-halangan sepak terjang, kita buat keputusan. Contoh Cik Azri ataupun yang lain-lain, mana-mana orang ataupun organisasi ataupun customer yang memang saya dah tak nak dia. So saya dah tak nak dia, salah satu saya dah tak nak dia adalah saya akan quote mahal sangat. Memang melampau mahal supaya dia tidak ambil saya. Saya pernah ditanya dalam banyak ceramah sebab ramai yang nak panggil saya, tapi bayaran, saya bukan gila bayaran, tapi kadang tak masuk akal punya bayaran. Jadi saya selalu cakap bahawa 1 jam rate saya 10,000. Saya selalu cakap macam tu. Sebenarnya tak sampai 10,000. 1 jam kalau nak panggil saya minta 8,000. 5,000 pun orang bagi pun saya ambil. Begitulah cerita dia. Tapi kita tengok juga jenis customer dan tengok jenis topik. Kadang kita serba salah yang lain-lain. Bila saya, ada orang kata Aziz charge mahal. Bila saya charge murah, dia orang pula cakap Aziz charge murah. Jadi benda ni tak boleh nak cakap. Benda ni tak boleh cakap. Macam Cik Zul, Cik Azri dan lain-lain. You all ada rate, you all sendiri. Jadi Cik Zul ada tanya, macam mana nak jadi macam Aziz Bashiran yang memiliki confidence level yang tinggi, selamba dan bersahaja. Cik Zul, saya tengok you all, you pun dah bagus Cik Zul. Sangat bagus Cik Zul. Cik Zul pernah datang office kita Pernah? Pernah datang office kita dan sebagainya. So Cik Zul pun punya level yang tinggi, selamba dan bersahaja. Dia sebenarnya praktis lah. Apa pun dia praktis. Kalau you selalu main takraw, you selamba je lipat. Tapi kita tengok juga kita punya faktor. Ada tak faktor daripada age punya faktor, faktor dari segi keadaan, kesesuaian dan sebagainya. Jadi saya rasa itu tidak ada masalah Cik Zul. So pada saya adalah untuk mendapat confident ni, so kita kena buat banyak kali dan jangan risau kalau kita gagal. Ada orang komplain, kita terima. As long as komplain itu untuk membina kita. To me is, semua you all adalah guru saya. Siapa yang menegur saya untuk arah kebaikan, dia adalah guru saya. Saya pernah buat training dulu. Dia bayar pun agak bagus, dan yang tegur saya itu adalah one of the general manager, if I'm not mistaken, from one big organisation. Dia kata, your presentation, your style, your speech, your content, everything is very good, Cik Aziz. Very good. I would say excellent. Tapi, you punya slide tu, kalau you boleh lawakan lagi you punya slide tu, lagi best. Itu my opinion lah, Cik Aziz. I'm very sorry. Sejak daripada itu, saya fokus saya punya slide presentation. So, ini benda-benda yang saya lihat. Alright, Cik Azri ada tanya tadi, teknik marketing untuk kekalkan sale or naikkan sale. Dia macam ni, Cik Azri. Yang pertama, kita kena melihat siapa you punya klien. Siapa you punya klien dengan business you tu. So, you punya target group ni siapa? So, macam kami ada target group kami. Dan macam saya kata tadi, we have the power to choose the customer. So itu yang kami buat. Kalau klien tak nak, yang tak nak kami tak nak. Dan ada juga klien, macam saya kata tadi. So yang ada terus direct nego dan sebagainya. Ada juga klien yang kita kena bid. Biasanya kalau bid memang saya tak masuk lah. Kalau saya tahu the company will choose the cheapest one in the market. Jadi ini terpulang Cik Azri macam you nak buat. Mungkin kita boleh discuss lah. So, the most important thing is, you kena ada marketing plan lah, Cik Azri. The correct, the suitable marketing plan, I would say. Cik Puan Nur Fazrina Kamal, dia ni real estate agent ni. So, kalau nak beli rumah besar-besar, property tanah besar-besar, boleh contact beliau lah. Cik Aziz, boleh share cara macam mana nak handle pasangan kita yang terlalu committed dengan kerja dia, sampai tak ada masa nak melancung atau ngopi dengan pasangan. Aduh, saya minum. Harap-harap husband ni tak dengar ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Jadi tak semua pertanyaan saya boleh jawab dengan tepat lah sebab dia melihat berbagai faktor. Dia macam ni, Puan Nur Fazrina Kamal. Kita ni zaman sekarang ni semua di hujung jari. Kita buka Facebook, kita buka Reel, kita buka TikTok, ada dalam YouTube,
macam-macam orang momokkan tentang dipanggil kebahagiaan-kebahagiaan bercuti bersama pasangan. Alhamdulillah, my hubby bawa I pergi bercuti ke sini. I really happy. Padahal benda tu mungkin tahun lepas punya, Puan Fazlina. Mungkin hanya 2 minit atau 3 minit. Itulah kali pertama pun husband dia bawa. So itu semua menyebabkan kita kadang-kadang terasa macam, kenapa husband kita tak bawa gitu Padahal husband kita dah ada dah buat gitu. Mungkin dah bercuti di Johor ke, bercuti di Perak dan sebagainya. Ini kadang-kadang sebab kita mungkin, wallahualam lah Puan Nur Fazlina, mungkin kita terpengaruh dengan sosial media. Bagaimana sosial media menunjukkan kebahagiaan pasangan itu bersama anak dia, mungkin bercuti sambil-sambil minum teh, dia buat reel, dia buat TikTok, ataupun dia buat video-video tertentu dalam FB dan sebagainya. So ini benda-benda dalam YouTube, ni benda-benda yang kadang menyebabkan kita rasa kenapa kita tidak dapat begitu. Jadi itu jawapan saya lah, Puan Nur Fazlina Kamal. Jadi kadang-kadang disebabkan itu, mereka sebenarnya kadang-kadang dalam FB ni ataupun dalam reel, dalam TikTok, banyaklah dalam Insta. So mereka memang menunjukkan kebahagiaan. Ada 2 jenis sebenarnya. Mereka menunjuk melancong, ngopi dan sebagainya. Ada 2 jenis orang. Cara am. Yang pertama, sebenarnya dia ada bisnes. Sama ada dia ada bisnes kedai kopi, dia ada bisnes tudung. So mungkin dia ada bisnes homestay, ataupun dia ada bisnes pakaian-pakaian dan sebagainya, minyak wangi ke dan sebagainya. So dia menunjukkan kebahagiaan, kekayaan, guna kereta besar, mewah, naik kapal terbang dan sebagainya. Setiap kali dia akan tunjuk. So itu sebahagiannya adalah untuk marketing. Itu cara marketing. Cik Azri tadi, mungkin you boleh fikirkan yang macam itulah. Okay, yang kedua adalah mereka ni saja nak menunjuk-nunjuk. Menunjuk-nunjuk, padahal mereka tidaklah segembira ataupun se-best yang kita lihat dalam yang dirakamkan. So mungkin yang dirakamkan itu adalah 3 minit. Daripada sebulan tu 3 minit benda tu. Lepas tu benda tu dimomok orang tengok, orang puji dan sebagainya. Jadi insyaAllah Puan Nur Fazlina, so Alhamdulillah, sebab apa? Mempunyai pasangan yang committed dengan kerja ni tak ramai, Puan Nur Fazlina. Yang ramai juga yang saya jumpa, pasangan dia tak nak kerja. Perempuan kena kerja. Itu lagi sengsara. Jadi insyaAllah Puan Nur Fazlina tu dah terbaik dah tu. Alright, Cik Sazwan, persona avatar customer behavior. Saya baru bincang dengan Cik Sazwan Mungkin Cik Azri kalau nak tahu nanti bolehlah kontak saya So sebenarnya dia ada dia panggil apps ataupun website tertentu yang dapat membantu kita untuk mendapatkan customer behavior. Contohnya, daripada kajian kalau produk kita ni untuk orang kaya, orang yang berpendapatan tinggi lah, produk kita berpendapatan tinggi, mereka betul tak salah mereka suka pergi ke, contohnya adalah Maidin. Behavior dia suka pergi Maidin. Dan yang kaya-kaya betul ni, mungkin umur 5-60 dia tidak beli online biasanya. So ini jenis kaya. Takkan dia nak beli Ferrari online. Jadi ini benda-benda yang kita kena lihat. Dan itu adalah antara behaviornya. Dan kalau kita lihat juga dari segi range group, gaji 5,000, gaji 10,000, 20,000, ini sebenarnya dah ada data. Wallahualam whether the data tu accurate or not, tetapi saya akan cuba gunakan. Terima kasih Cik Sazwan kerana memperkenalkan perkara itu. Sebab itu kita kena ada grup-grup ni, di mana kita boleh berkongsi. Mungkin kalau tidak berjaya cara A, kita ada cara B, cara C dan sebagainya. Cik Arif Hazwan, selamat malam. Nak tidur dah ke? Tuan Sukri Saidin, saya tak kaya tapi Alhamdulillah diberi kecukupan. Yes. Antara perkataan yang penting yang kita kena selalu pegang adalah cukup. Itu yang saya akan cerita nanti daripada pengalaman saya. Macam ni. Kalau saya tak dapat sesuatu projek tu, memang kita dah pulun 2-3 tahun kita nak projek tu. Kadang-kadang mungkin besar value dia. Tapi lalas kita tak dapat. Dulu mula-mula saya berkecimpung, saya akan rasa macam sedikit kecewa lah. Saya tak ada orang kau. Saya akan rasa sedikit kecewa di mana, mana aku boleh tak dapat Aku yang buatkan dia punya paper, dia punya content untuk RFQ, aku tolong buat, aku tak dipanggil. Kadang berlaku begitu tuan-tuan, berlaku pada saya. Jadi dulu mula-mula saya rasa kecewa. Kita rushing kadang-kadang naik kereta,
pergi Kuantan, kita rushing bergadai nyawa untuk meeting, tiba-tiba bila keluar bidding, kita tidak dijemput. Mungkin silap kita ke, atau silap dia orang terlupa kita punya email ke, atau bagaimana. So ini benda-benda yang banyak berlaku sebenarnya dalam kehidupan saya. Mula-mula saya rasa macam kecewa, tapi lama-lama bila saya dah biasa, saya tak kecewa. Sebab saya cakap bahawa itu bukan rezeki saya lah. Mungkin kalau saya buat, saya mungkin cedera. Mungkin saya nak sedapkan hati lah. Mungkin saya tak boleh perform dengan baik dan sebagainya lah. Cik Mutalib, saya sangat setuju dengan jawapan tuan tadi. Hihihihi. Cik Mutalib setuju So mana Puan Nur Fazina, dia dah setuju lah tu. Okey, terima kasih. Best jawapannya begitu. So begitulah. Sebab apa dia macam ni, win some, lose some. So kalau husband kita kuat bekerja, memanglah dengan masa dengan keluarga akan sedikit. Tetapi kalau dia masa dengan keluarga banyak, lepas tu dia kerja sedikit, dah lah gaji sikit, waktu kerja sedikit, masalah. Jadi ini mungkin berlaku. Jadi alhamdulillah mendapat pasangan yang rajin bekerja, tapi yang lain-lain nak cuti tu boleh bincang lah. Bila dah bekerja, biasanya duit akan banyak lah tu. Jadi Cik Mutalib mungkin boleh bawa cuti mana-mana tu. Jangan lupa saya, satu bilik untuk saya. Alright. Jadi Cik Sazwan, data dah ada saya ada berbincang dengan Cik Sazwan this week berkenaan tentang data-data tu. Kadang-kadang kita masuk dalam FB ad, konon akan cantik semua kan. Kita pun bayar berapa semua, tapi target group dia tidak betul, terlalu luas. Jadi tak ada orang beli produk kita. Kita jual training, kita jual topi, kita jual contohnya karipap. So tapi target group dia tak betul, so susah. Jadi Cik Saiful, terima kasih Cik Saiful join. Cik Saiful ni adalah orang-orang yang kalau pasal health dia terror. Cik Sazwan Ishak, support YB Talib. Okey, itu dia punya tagline dia tu. Alright. Jadi saya nak teruskan lagi sikit. Kita ada lebih kurang dalam 23 minit 16 saat. Okey. Yang seterusnya, tadi yang pertama fit kenapa? Saya lah, ini untuk saya cerita pasal saya. Yang ini positive feeling. Kalau feeling kita tak positif, kita rasa sedih, kita rasa apa, kita nak positive thinking macam mana? Kita murung, sedih. Jadi macam mana kita nak positif? Jadi yang kedua, fit positive feeling tadi. Yang kedua, positive imagination. So, kita imaginekan kita nak jadi apa dan sebagainya. Imaginekan kita beli apa. Imaginekan besok bagus. Imagine kalau nak exam. Imaginekan besok kita buat exam dengan baik. So, yang ketiga adalah positive thinking. Kita berfikir secara positif. So, ini saya tak nak ulas jauh lah. Kalau you nak ulas, you boleh tengok dalam YouTube banyak lah. Atau you panggil lah pakar-pakar motivasi. Saya bukan pakar motivasi. Walaupun banyak lah orang panggil saya untuk motivasi. Lala saya tak nak buat. Sebab penat. Penat. Alright. Seterusnya, yang kedua. Mampu buat keputusan. Jadi dalam hidup saya, sepak terajang kehidupan ni, so kita mampu buat keputusan. You nak keputusan macam mana? Contohnya besok you bangun pagi, Cik Mutalib. Keputusan you, saya nak bawa wife saya melancong. Itu keputusan you, Cik Mutalib. Atau keputusan you, minggu depan nak cuti. So ni benda-benda yang kita boleh buat keputusan. So mulai hari ini saya nak contohnya solat beberapa rakaat dan sebagainya. Saya nak start duha 4 rakaat besok. So you mampu buat keputusan. Dia macam ni tau. Macam mana saya tak bawa cermin ni? Okey, tak apa. Salah satu yang kita boleh buat lah. Mungkin Cik Sazwan, yang lain Cik Saiful, mungkin Puan Nur Fazina tadi. Mungkin you boleh ambil cermin. You ambil cermin. Kalau tak ada pun handphone lah. Handphone ni you buka kamera. Buka sekarang. Buka kamera sekarang ni. You buka kamera. Handphone ni buka kamera. You tunjuk muka you. Jangan ambil gambar. Tengok muka. Kita jangan mengutuk diri kita. Kita kena letakkan bahawa sebenarnya aku bagus. Sebenarnya aku bukan pemarah. So cuma cara aku je kurang betul. Sebenarnya aku mempunyai kekuatan. Cuma cara aku je kurang betul. So this. Maafkan aku this. Maafkan aku. Macam orang gila kalau kita lihat bahawa kita minta maaf, kita puji diri kita sendiri dengan cermin. So maafkan aku sebab itu hari aku buat gini, itu hari aku marah. So ini benda-benda yang kita boleh buat sendiri untuk supaya kita mendapat perkara-perkara yang positif. So jangan buat depan kawan-kawan kita. Buatlah kat rumah ke, dalam kereta ke. Alright. Okey, yang ketiga. Mungkin ada siapa-siapa nak bagi cadangan ke, bagi komen ke, ataupun bagi apa-apa opinion.
pendapat dan sebagainya, boleh bagi pendapat kat situ. So sebab kita berkongsi, bukan saya bercakap seorang. InsyaAllah lepas ni sesi-sesi yang lain akan ada mereka-mereka yang akan bersama saya, sama ada you all di rumah ataupun you datang ke studio. So kita boleh sama-sama bercakap. Yang ketiga, ada 6 kebiasaan pemusnah hidup kita. Itu yang saya pegang. Ya, saya minum sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, okay, siapa yang bawa masuk tu mungkin boleh say hello, hi. Ingat bagi peserta yang aktif, so mungkin kita akan bagi hadiah. So paling tidak seorang lah kita akan bagi, dan kita akan postkan untuk peserta yang pertama itu hari dah dapat dah hadiah. So kita bagi topi jenama cap. So dah dapat warna putih. Alright, ada 6 kebiasaan yang boleh memusnahkan hidup kita. Ada 6 kebiasaan. Yang pertama, malas. Kita malas betul lah, yang betul-betul malas. Itu memang boleh memusnahkan. Terima kasih Cik Nazli sentiasa memberi sokongan. So semoga Melaka semua okey. Melaka blackout tak kita ni? Blackout tak? Boleh okey lah Melaka. So 6 kebiasaan yang boleh musnahkan hidup kita. Pertama, malas. Jadi dia macam ni memang tak bohonglah kata kalau macam saya tak ada rasa malas. Ya. Kadang-kadang kita akan rasa malas. Malahnya aku nak pergi kerja hari ni. Kadang-kadang, malahnya aku nak bagi talk hari ni. Padahal talk pun memang dah ada hari-hari. Kita dah jemu kadang. Kita dah malas. Malahnya nak drive jam. So, tetapi apa yang saya buat, saya lawan kemalasan tu. Saya lawan. Saya bisikkan, saya tak malas. Saya bisikkan. Saya kuatkan diri saya. Sebab kita je yang boleh buat keputusan. Kita buat keputusan mulai hari ni, saya tak nak malas. Kalau rasa malas, saya tak nak malas. Macam tu. Yang kedua, marah. Marah ni pun boleh memusnahkan kita. Macam saya lah. Mungkin saya dulu agak mudah marah. Bayangkanlah, saya umur 24, saya dah kerja safety. Saya jaga construction ketika itu. Penuh dengan maki hamun, dengan tahulah macam-macam perangai orang. Jadi bagaimana saya nak kawal dengan saya begitu muda begitu. Dan bos minta kita supaya memang fulfill requirement apa semua. So ini benda-benda yang memang agak pressure. Jadi saya cuba from time to time cuba mengurangkan kemarahan. So banyak perkara-perkara yang boleh kita mengurangkan kemarahan. Sebenarnya yang paling baik adalah yang saya amalkan sekarang adalah sentiasa ada wuduk. Sentiasa ada wuduk. Ini saya bagi talk pun bukan nak cakap pula. Alhamdulillah. So saya nak you all ikut juga. Saya sentiasa ada wuduk lah. Saya cuba sentiasa ada wuduk. Jadi dapat rasa ketenangan. Selain daripada jaga pemakanan daging merah semua jangan makan semua. Tapi saya cuba campurkan lah sekarang. Dan banyak lagi lah perkara-perkara yang kita boleh buat. Mungkin you banyakkan berselawat dan sebagainya. Dan ini benda. Cik Muhammad Ali Muhammad. Assalam. Muhammad Ali dari Kemaman, AFKL 7982. STK ni program terbaik. Biasa je Cik Ali. Yang ini sebenarnya saya nak berkongsi tentang apa-apa yang berlaku pada saya dan juga daripada you all mungkin boleh berkongsi supaya ada manfaat. Dan benda ni real dan benda ni bukan dalam lakonan ataupun dalam TikTok yang mungkin direka-reka untuk ramai orang suka, ramai orang follow dan sebagainya. Alright, terima kasih Cik Muhammad Ali. So AFKL saya Asrama Faedah Semai Bakti Johor Bahru. Asrama Faedah SBJB. ASBJB dipanggil. Okay. Jadi terima kasih Cik Zul. Kalau tak ada komitmen akan menjuruskan kita kepada malas. Jadi kita kena cari job mau ke tidak. Ya, Cik Zul ni adalah saya lihat antara kawan saya yang saya ramai sebenarnya yang memang rajin. So teruskan kerajinan Cik Zul sebab tak ramai orang yang komit macam tu. Saya tahu Cik Zul, kadang-kadang kita mungkin buat topik yang sama berpuluh-puluh tahun. So kadang-kadang kita rasa bosan. Orang tanya benda yang sama, we have to talk the same thing. Kadang-kadang ada company sampai 24 sesi ceramah yang sama, topik yang sama untuk different participant di hari yang sama dan berhari-hari benda tu berulang-ulang selama 20 lebih kali. Saya rasa nak demam pun ada. Sebab saya kena cakap benda yang sama. Dia nak live. Itu cerita dia. So, Cik Nazri, jumpa 3 bulan 9 nanti. InsyaAllah, Cik Nazri. Terima kasih orang Melaka kita. Cik Zul, join dengan Aziz Bashiran ke atau kawan yang sewaktu dengan Aziz Bashiran sentiasa dynamic. InsyaAllah, Cik Zul. Terima kasih kerana Cik Zul ni adalah orang-orang yang sangat committed dalam kerjaya beliau. Cik Wan Azlina, tepat tuan. Segalanya berbalik kepada diri sendiri. InsyaAllah. Jadi,
Seterusnya, sambil itu saya cerita, mungkin you all boleh tulis kat situ apa-apa pendapat dan sebagainya. Jangan tanya je lah, pendapat pun boleh. Okey, yang ada 6 kebiasaan yang boleh memusnahkan hidup kita lah, hidup saya ke semua. Yang pertama adalah kita malas. Malas memang kita out. Memang kadang-kadang ada hari-hari yang kita sangat malas. Sakit dengan malas lain. Kalau kita demam, sakit, kena COVID, nauzubillah lah, kalau boleh janganlah. Alhamdulillah saya tak kena lagi. Jangan kena lah, saya tak nak. So, malas. So, itu sakit lain. Ni malas ni memang dia penyakit tu. Satu penyakit yang pergi hospital pun tak ada ubat. Yang kedua, marah. So, kita kena, cakap tadi, you cakap kat cermin, aku tak malas, aku tak marah. So sambil-sambil tu, you pemakanan pun you jaga, kehidupan you jaga, insyaAllah you akan kurang marah. Dan kalau nak marah je, solat je lah, senang. Yang ketiga, cakap tanpa saringan. Yang ketiga, ini boleh musnahkan kita. Saya dulu juga suka cakap lepas. Kalau saya bantai orang kau-kau. Jadi kadang-kadang kita tidak dididik, bukan tidak dididik, kita tidak diberikan maklumat-maklumat dan juga motivasi-motivasi yang perkara-perkara yang macam ni daripada orang-orang terdahulu. Mungkin dulu tak ada teknologi. Jadi di kalangan kita pun cakap lepas juga, kita pun akan cakap lepas. Ini boleh memusnahkan kita. Kalau kita ada klien, dia boleh membunuh klien kita dan membunuh bisnes kita. Jadi ini benda-benda yang kita kena lihat lah, cakap tanpa saringan. Tak bertapis lah cakap. Sebab apa? Tak semua orang kita boleh cakap benda yang sama. Ada orang yang dia sensitif. Ada orang kita cakap, hampir lah hang. Itu pun dia marah. Sebab rasa dia macam diri dia hampas tidak berguna. Jadi kalau orang Negeri Sembilan, so mungkin dia tak kisah. Jadi ini benda-benda yang kadang kita terlupa. Yang keempat, buruk sangka lah. So ini perkara yang cuba kita elakkan. Kita buruk sangka orang tu sebenarnya yang curi projek aku. Dia bahaya sebenarnya. Bayangkan kalau tak betul. Ini benda-benda yang boleh memusnahkan kita. So yang kelima, elakkan salahkan diri sendiri. Yes, betul. Maksud saya, salahkan diri sendiri yang menyebabkan you terus collapse. Salahkan diri sendiri untuk salahkan diri sendiri dengan tujuan untuk you membetulkan diri you, itu okey. Tapi kalau you salahkan diri you sampai you nak bunuh diri, sampai hantuk-hantuk kepala dan sebagainya, tidak pada saya tidak bergunalah tu. Jadi ini benda-benda yang jangan dibuatlah. Okey, yang keenam, cemburu berlebihan. Ini pun bahaya, cemburu pada orang ke, pada pasangan ke, ataupun cemburu pada projek orang lain ke. Ini cuba elakkan. Ada banyak sebenarnya. Ini antara 6 kebiasaan yang boleh memusnahkan kita lah. Okey, kalau ada apa-apa you boleh tulis kat situ. Boleh tulis kat situ sebab kita ada lebih kurang lagi, ada dalam 12 minit lebih kurang. Alright. Seterusnya, ingatan untuk diri sendiri juga. Untuk kita semua supaya kita elakkanlah daripada kita menunjuk-nunjuk kekayaan ke, so menunjukkan yang khuatir kita ada ciri-ciri karun yang ada tertulis diceritakan dalam Al-Quran. Jadi ini benda-benda yang kita takut. Kita takut. Macam saya kata tadi, kita kadang-kadang kita terikut-ikut orang. Kita pun beli kereta mewah, lepas tu kita share dalam TikTok, kita cakap yang bukan-bukan, macam orang lain tak berjaya. Kadang-kadang yang kita khawatir adalah kita lupa bahawa kejayaan itu semua daripada Allah SWT. Kita lupa yang tu yang pertama. Kadang-kadang kita terlupa. Orang terlupa. Jadi ini untuk ingatan diri saya sendirilah. Alright. Cik Zul, make a pause ketika sebelum melepaskan kata-kata boleh menyelamatkan kamu dari memberi kata-kata yang tidak baik. Ya, betul. Dia macam ni, kalau kita tengah marah, kita elaklah kita ber-WhatsApp ke, kita email ke, ataupun kita meneruskan, especially kita belum makan dan sebagainya, kita berfikir dulu. Itu betul, Cik Zul. Puan Nur Fazina Kamal, Cik Aziz, saya ada satu persoalan yang dah lama sangat terpendam tentang ilmu metafizik, sains penomboran. Sebenarnya boleh percaya ke tidak? Sebab banyak je kebetulan dan memang jadi kat saya. Tapi setengah orang yang realistik menafikan habis-habisan pula. Sesi yang pertama pun ada cerita pasal metafizik ni sebenarnya. Ada orang tanya. Metafizik ni saya belajar dah lama lah. Memang dah lama, tetapi saya tidak pernah mengajar orang metafizik. Cuma saya cerita sikit-sikit saja. Sebab apa? Dia macam ni, Puan Nur Fazlina Kamal.
ilmu metafizik ni sebenarnya asalnya adalah daripada kajian yang begitu ramai terhadap orang-orang terdahulu. Contohnya, saya ambil tarikh lahir Puan Nur Fazlina Kamal. Tarikh lahir, IC pun tahu dah. IC kan ada tarikh lahir. Saya kira nombor tu. Sama ada 1 hingga 9. So, daripada situ, kita akan boleh tahu sebagai guide. Jadi, pada pendapat saya, sebab pendapat saya macam ni. You jangan percaya benda itu 100%. You anggap itu adalah part of kajian dan dia memang tidak tepat 100%. Dia tidak tepat. Sebab apa Puan Nur Fazlina? You boleh tanya your parents, adakah dia daftarkan you punya tarikh lahir itu tepat? Tarikh lahir you. Mungkin you lahir pukul 11 tengah malam. Tapi didaftarkan 2 pagi besoknya. Tarikh dah lain. So ini kadang boleh menjadi persoalan. Dan yang saya tak nak adalah nanti bila you kata kerja ni tak sesuai dengan I, patutnya I kerja ni sebab I elemen tanah, I nombor 5, I elemen tanah, jadi I kena jual tanah. So itu boleh jadikan panduan. Jadi untuk persoalan ni, apa yang saya boleh cakap dalam masa yang pendek ni, bahawa you boleh jadikan dia sebagai rujukan, dia macam satu tesis kajian, dan jangan you rely on benda ni. Sebab apa? Semuanya adalah dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Memang betul. Semuanya adalah dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. So itu adalah you macam kajian lah, macam satu tesis yang kebetulannya kajian tu ramai orang. So jadi dia hampir tepat lah untuk semua orang. Tetapi kadang-kadang kita patutnya katalah kita ni kayu, tapi kita kerja bahagian api. Kita nombor 8 ataupun kita nombor 3. Jadi mungkin tak sesuai. Jadi sesuai adalah kerja yang berkaitan api. Jadi apa yang saya buat adalah dia hanya sebagai panduan macam kajian-kajian terdahulu dan jangan 100% you setuju. Sebab apa? Sebahagian hidup kita ni memang telah ditetapkan. Takdir kita telah ditetapkan. Rezeki kita sebahagian telah ditetapkan. So ada yang ini saya tak nak cerita lah. Ini biar ustaz yang kupas. Alright, Cik Zul. Be positif, sentiasa dapat mengelakkan dari cemburu. Yang negatif pada orang lain. Yes. Kita janganlah. Sebab apa? Dia macam ni. Kadang kita cemburu. Kita jangan cemburu. Itu dapat projek banyak. Jangan. Sebab apa? Kadang-kadang dia macam ni. Rezeki kita bukan itu je. Kadang-kadang kesihatan. Saya yang paling risau adalah bila rakan-rakan terkena penyakit yang sukar untuk sembuh kalau mengikut kedoktoran. Ini benda-benda yang macam mana kita nak bagi motivasi kat dia. Cik Ramlan, bersangka baik sesama manusia, yakin dengan rezeki Allah, tingkatkan usaha insyaAllah. Yes, dia macam ni. Nanti saya akan ceritalah kejap lagi. Cik Nur Fazlina, alhamdulillah, apa tadi? Pencerahan yang baik. Thank you, Aziz. Ya, macam itulah. Sebab saya jadikan dia macam ni. Saya jadikan dia sebagai panduan. Contohnya, Puan Nur Fazlina, kalau ikut metafizik, color yang sesuai untuk saya adalah biru. Jadi, kebetulan memang saya suka biru. Saya suka biru, saya suka hitam. Pink saya tak boleh pakai. Pink saya pakai saya nak demam. Jadi ini benda-benda yang kalau ikut metafizik sesuai untuk saya. Tapi janganlah percaya. Itu tak apa sebab itu memang saya dah suka. Dia ada benda gitu. Alright. Jadi 10 ringkasan Rich Habit Promises. Sebenarnya saya tengah nak buat apps. InsyaAllah next. Saya pun baru meeting tadi. Sebenarnya saya tak habis lagi ni. Saya daripada pukul 8.30 tadi dah ada meeting. Meeting sebenarnya kami adalah tolong bawa baju tu. Ni belum tunjuk Alright. Yang ini pun mungkin kita akan bagikan hadiah. Yang ini baju Gracias keluaran cap. Yang ini sebenarnya dia macam Food Panda lah. Kalau orang buka macam Lala Move. Di mana kami dah ada app sendiri So untuk penghantaran barang. Contohnya lepas ni Cik Zul, mungkin nak hantar-hantar sijil ke, nak hantar-hantar nota khusus ke, ataupun checklist ke apa ke, bolehlah pakai perkhidmatan kami. Kita boleh hantar. So Abang Lan, contohnya ada buat penternakan ke, pertanian ikan nak jual ke apa ke, nak jual di Slim River. Kami tolong hantarkan. Boleh Kita Gracias ni. Gracias ni kami tengah dry run. So mungkin beberapa bulan lagi insyaAllah akan ada di pasaran. Ambil masa untuk kami buat. Apps tu kami buat sendiri. Kita punya team buat. Bukan kita hire third party. So ini antara baju yang mungkin kita boleh hadiahkan. Tapi yang latest adalah collar warna hitam. Collar warna hitam. Terima kasih. Alright. 10 ringkasan Rich Habit Promises. Yang saya cuba amalkan. Yes. Kita tak dapat nak amalkan sepenuhnya lah semua benda. Sebab kadang-kadang ada kekangan masa yang saya tak boleh nak buat. Yang pertama, ada 10 Ni bagi yang nak rasa
yang saya buat lah. Yang saya buat. Tapi saya kata tadi, saya tak dapat 80% achieve pun dah cukup dah. Yang pertama, form and follow good daily habit every day. Apa yang saya buat simple je. Bad habit saya jadikan dia good habit. Contohlah. Mungkin saya suka tengok Netflix sebelum ini lama. Lebih sejam sehari. Jadi saya cuba kurangkan. Ataupun saya buat average-kan per minggu. Kadang-kadang cerita Netflix sampai 2 jam. Kadang-kadang yang siri sampai 4 hari, 5 hari, sebulan tak habis. Sampai berapa puluh episod. So ini benda-benda yang kadang. Ingat ikut kajian, ada sebahagian kajian, ada satu kajian lah. Satu kajian tu mendapati bahawa orang-orang yang berjaya, yang kaya-kaya ni, yang wealthy person ni, so dia tidak melihat rancangan reality TV. Yang kedua, dia tidak tengok TV ataupun Netflix lebih daripada sejam ke setengah jam sehari. Lebih kurang macam tu. Maksudnya dia tak buang masa. Dia tak buang masa. So yang kedua, set goal and focus. Set goal and focus ni, you kena buat hari-hari sebenarnya. Contohnya besok you nak apa? Macam saya dah set kan. Besok saya nak apa? Saya nak WhatsApp 15 orang. Saya nak jumpa 3 orang besok. So saya dah plankan hari ni. Saya dah susunkan untuk minggu depan jumpa kawan-kawan. Saya dah susunkan. Lepas tu, engage in self-improvement. Saya sentiasa fikir, apa yang aku perlu improve? So, apa lagi yang aku perlu improve? Jadi, ini benda-benda yang selalu saya lihat. Dan apa yang benda yang dulu aku okey, sekarang ni jadi tak okey. So, ini benda yang saya lihat. Dan seterusnya, caring for my health. Ini sekarang saya antara perkara yang saya fikirkan adalah caring of my health. So, saya akan mendapatkan nasihat daripada farmasis, kawan-kawan, doktor dan sebagainya. So, apa benda-benda yang baik untuk saya? Suplemen yang baik dan sebagainya. Saya tak simply beli gitu-gitu je online. So, saya akan tanya pendapat, kesesuaian dan sebagainya. Dan seterusnya, relationship. Saya cuba berbaik dengan semua orang. Dan saya maafkan semua orang. Tak ada seorang pun kat dunia ni yang saya tak maafkan walaupun dia mengumpat minggu depan. Saya dah maafkan dah. Saya tak ada masalah. So, seterusnya, live in a state of moderation. Saya cuba hidup dalam kesederhanaan. Dulu kalau saya makan kau-kau. Tapi sekarang ni saya cuba kurangkan dari segi jumlah lauk, makanan dan sebagainya. Dan saya cuba pilih-pilih. Dan hidup dalam keadaan kesederhanaan. Dan kalau dulu mungkin saya nak benda tu paling best. Benda tu mesti paling best. Paling mahal. Tapi sekarang ni saya dah tidak kisah as long as benda tu adalah sesuai. Benda tu sesuai, saya suka dan okey lah. Yang ketujuh, accomplish daily task, do it now mindset. Apa yang saya buat adalah, saya dah senaraikan apa yang saya nak buat untuk besok. Saya senaraikan apa nak buat. Dan lepas tu, saya tengoklah saya buat atau tak buat. Itulah cakap tadi, tak semua benda yang saya boleh achieve. Sebab kadang-kadang kita terlalu banyak sangat kita nak buat. Tapi kita kekangan masa dan sebagainya. Jadi kita tak larat nak buat. Jadi kita kena do it now mindset. Jadi contohnya saya nak kemas. Saya kemas lah. Saya kemas sekarang. So maknanya saya cuba kemas sekarang. Macam tu. Yang ke-8, positive feeling, imagination and thinking. Ini yang saya dah cerita tadi. Yang ke-9, saya cuba sekarang ni menyimpan seberapa banyak peratus daripada apa duit yang saya dapat. Saya akan cuba simpan, saya akan tepikan. So, anggap benda tu tidak ada. Benda tu adalah untuk masa depan. Dan you all boleh juga amalkanlah. So, kalau nak ni lah. Sebab apa? Capat terajang dunia ni sekarang, ada benda yang kita tak boleh kontrol, kita tak nak gaduh lah. Kita gaduh pasal inflation apa semua. Ada yang kata, setiap gaji 2,500 duit kita, maka kita hilang 600 lepas ni. So, ada benarnya. Sebab itu hari saya ada lalu, karipap tu dia jual RM5. Karipap gergasi. Semalam, ke beberapa hari lepas saya lalu, dia dah RM6. Dia dah naik RM1. Jadi, ada benarnya. Mungkin lepas ni dia jadi RM8. Jadi, ini saiz dia mungkin lebih kecil. Jadi, ini benda-benda yang kita tak perasan. Tapi bagi yang dah bergaji besar, tak ada masalah. Yang ke-10, cukuplah bersyukur dengan apa yang ada. Sebab kadang-kadang ramai lagi orang yang tak ada tu. Ada Cik Zul kata, ni ke penghantaran berlandaskan safety ke? Yang cepat bukan jadikan utamaan tapi safety first. Tengok bang, ambil baju tu. Alright. Ya, betul Cik Zul. So, konsep yang tidak melanggar trafik merah. Yes, baju ni di belakang ni, boleh nampak ke? Di belakang baju ni, kita ada tulis tak langgar lampu merah Cik Zul. Tak langgar lampu merah. Kita ada tulis kat sini, tak langgar lampu merah. So, memang kita punya konsep, kita punya rider lepas ni, driver,
siapa yang langgar lampu merah, kita dapat tahu, kita akan terus stop dia. Maknanya dia tidak layak lah. Kalau traffic light hijau, merah, kuning pun itu tak boleh ikut. So, apa benda lagi yang lain? So, saya nak value benda tu. So, bagi customer yang nak cepat sampai, dengan sanggup menggadaikan nyawa dia orang ni, so, you cari orang lain untuk hantar. Alright? Okey. Seterusnya, Cik Zul, saya sokong inisiatif ni. Safety lebih penting daripada segalanya. Ya, Cik Zul. Betul-betul, Cik Zul. Alright. So, bersyukur tadilah. Dan apa-apa kejayaan kita yang kita capai ni, kalau you nak buat kat TikTok ke mana, you say thank to Allah lah. Sebab semuanya daripada Allah. Ingat kita ni hamba saja. Benda tu boleh ditarik bila masa saja. Dan ada untung. Kalau kita ikut Nabi Muhammad SAW, dia berniaga hebat. So, dia ada untung. Customer gembira. Kompetitor tak dengki. Pesaing tak dengki. Itu kehebatan dia. So, kita memang payah nak capai tahap tu lah. Jadi mentor kita, kalau kita kena lihat Nabi Muhammad. Kita jangan cakap lah lepas ni, okay, untuk berjaya bisnes tuan-tuan, kita mesti ada mentor. Mentornya adalah saya. Tak payah. Yang kedua, kita mesti ada apa? Kita mesti ada ilmu. Menuntutlah dengan saya. Yang ketiga, kena ada sistem. Pakailah sistem saya. Tuan-tuan akan jadi kait. Elakkanlah benda tu. Mentor kita sebenar Nabi Muhammad SAW. So, bagaimana dia berniaga, banyak you boleh dapatkan cerita bagaimana. Dan bukan berniaga ni kita nak achieve dapat 90 juta dalam masa setahun. Bukan itu saja tuan-tuan. Apa yang penting adalah reda daripada Allah tu. Reda daripada Allah. Dan contohlah, cicak Allah jadikan duduk kat dinding-dinding. Kita pun kadang lastik dia, kadang nak duduk pun dia tak senang. Duduk tepi-tepi. Dia makanan dia benda terbang. Dia tak boleh terbang. Dia pakai lidah dia kan. So bayangkan, cicak tu tak mengungut pun dia. Dia tak mengungut. Cacing, cuba tengok cacing, burung. Pagi-pagi kan. So jarang kita dengar. Saya tak tahulah ada burung bunuh diri ke ataupun stres. Saya pun tak pasti. Jadi memang diperkatakan bahawa saya bukan nak cakap lah. Maknanya kita bolehlah sedekah lah. Sebenarnya sedekah itu adalah yang terbaik lah. Sedekah je. Sedekah dan sebagainya. Dan kalau kita nak jawab apa-apa pun, kita cakap Allah yang beri semuanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jadi saya rasa itu masa dah habis sekarang ni. Kita ada lebih kurang 1 minit lebih kurang. Dan jadi daripada Mekar Asturi ni, doktor nasihat dan pesanan yang terbaik Nabi Muhammad SAW adalah bisnesmen yang berjaya dunia akhirat. Yes, betul. Dia ada untung, customer gembira dan dia ada pesaing tak marah, tak dengki. Hebat tak dia? Kita baru buat training 2 hari dah orang dengki. Kan? Kata training dia tak bagus lah. Ni apa benda dia tak ada pengalaman. Dia tu mana pernah jadi komiti, safety committee, bagi training safety committee. Ni belum benda yang kadang-kadang itu dah dengki tu. Alright. Jadi kita dah ada pemenang ni. Kita dah ada pemenang dia. Pemenang dia adalah lelaki kalau kita lihat di sini. Pemenang dia adalah lelaki. Ni bukan saya yang pilih Bukan saya yang pilih. Yang ini Cik Zulkarnain Muhammad Said, pemenang dia, Cik Zul. Cik Zul nak kurta ke apa? Ke tudung? So, boleh tulis kat situ betul abalan nak kaya banyak sedekah Banyak kaya ni definisi dia bukan duit sajalah So, banyak benda lagi. Apa artinya kalau kita kaya lepas tu kita sakit dah kan, kita dah tak boleh nak makan sedap kereta yang mewah tu pun 7-8 biji kat bangsal dia tak boleh pakai So ni benda-benda minum pun air cucuk je, air cucuk kat badan tu air kosong kalau letak air 100 plus tu okey dah sikit kan, ni air kosong je doktor bagi Oh, Cik Zul nak kurta. Okey Cik Zul, terima kasih, pemenangnya adalah Cik Zul, yang pilih bukan saya. Terima kasih kepada semua kerana memberi. Mungkin doktor dah sampai ke? Doktor dah sampai rumah ke? Minta maaf tadi doktor tak sempat nak kita berjumpa sebab saya ada meeting tadi pukul 8 lebih dan sekarang saya sambung FB Live Okey, jadi terima kasih kepada semua yang hadir. Cik Syahid Adnan sihat tu pun kaya, alhamdulillah, betul Jadi kita bersyukurlah dengan apa yang ada. Cuma program ni macam tadi bukan nak jadi kaya. Program ni adalah ceritakan bagaimana kita boleh berkongsi pengalaman untuk kita sama-sama berjaya, dan kita tidak ada mahu di kalangan-kalangan kita ni adalah golongan-golongan yang ada hasad, dengki dan sebagainya So contohnya kawan kita dia beli Wellfire,
kita pun nak beli file fire. Itu bukan hasad dengki. Itu dia meniru. Kadang-kadang dia sebenarnya tak mampu pun. Cungak-cungak nak bayar loan. Kan dah susah sendiri. Itu benda. So, dengki ni sebenarnya adalah, contohnya orang itu beli Lamborghini. So, kita pun mengutuk sana sini, kita dengki, kita cakap dia inilah apalah, dia ni bayar bulan lah, inilah dia. So itu ada ciri-ciri hasad dengki. Jadi hasad dengki ni adalah, orang yang hasad dengki ni adalah orang yang tak ikut pesan Nabi lah sebenarnya. So banyaklah kalau kita nak ceritakan tu, you boleh tengoklah kat YouTube tu, macam-macam ustaz bercakap benda-benda ni. Alright, jadi nanti Cik Zul tahniah Cik Zul kerana mendapat sedikit apa yang kita bagi kurta ni. Jadi nanti WhatsApp kat kami Cik Zul WhatsApp kat saya, ada nombor saya kan. So WhatsApp kat saya, nama penuh, alamat untuk penghantaran dan juga nombor handphone dan juga kurta saiz apa. Kurta yang ada stok Cik Zul sekarang ni, sebab kita dah habis, Cik Zul WhatsApp je. Cik Zul saiz berapa ni? Saya pun dah lama tak jumpa Cik Zul ni. Tak tahu Cik Zul mungkin dah kurus sikit ke apa ke. Nanti beritahu saiz. Kita tengok saiz. Okey, terima kasih Cik Rizal Khairuddin kerana join rupanya. Cik Wan Azina, saya juga dapat ilmu. Alhamdulillah kita sama-sama. Saya bukan guru, saya bukan sifu, saya bukan mentor. Apalagi saya bukan coach, saya bukan juga trainer dalam program ini. Saya hanyalah Aziz Basiran, orang-orang yang biasa. Kita adalah sahabat. Jadi terima kasih kerana bersama Sepak Terajang Kehidupan STK. Semoga kita bertemu lagi insyaAllah di minggu depan. Nanti kita akan beritahu tarikh dan sebagainya. So mungkin kita akan buat juga pada hari Khamis ataupun kita buat hari Jumaat, sebab minggu depan mungkin kami ada program lain. Jadi mungkin kita akan buat hari Jumaat atau hari lain, kita akan beritahu dalam FB dan juga so tolong like and share dan juga tolong promote pada rakan-rakan untuk follow kita punya FB page, sebab saya ada 2 FB, satu FB yang biasa, satu FB page yang ni. Jadi untuk program-program seperti ini adalah saya letak dalam FB page. Sekian, salam sayang, salam kerinduan daripada saya. Ngong-ngong cus-cus, ngong-ngong cus-cus, ngong-ngong cus-cus. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf salah dan silap. Terima kasih kepada semua. Maaf zahir dan batin, halalkan segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.